Salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan meneruskan Matthew 7 ayat 21 sampai 27 dengan menterokai satu tema kebijaksanaan orang yang meminar di atas batu. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu meminta Tuhan Roh Kudus bekerja di antara kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dan membaharuilah jiwa kami supaya kami rela menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Ampunlah dosa kami, di mana sentiasa kita tidak mendirikan iman dan jiwa kita dalam rasa yang betul. Adakala kami anggap diri sendiri boleh menerima, menyelamatkan diri, tetapi hanya Kristus Yesus satu-satunya dasar, satu-satunya fondasi, satu-satunya yang kami boleh harap, ya Yesus Kudus. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan meneroka ibadah dua dalam khotbah John Wesley yang ke-33 dalam pendidikan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari, petikan yang kita kutip ialah Matius 7 ayat 21 sampai ke 27. Mari kita mendengar firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Papaku yang di surga. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berdoa dalam-Mu, mengusir roh jahat dalam nama-Mu, dan melakukan banyak mukjizat dalam nama-Mu? Kemudian aku akan berkata kepada mereka, aku tidak benar mengenal kamu. Pergilah dari hadapanku, hai kamu yang melakukan kejahatan. Oleh itu, sesiapa yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, dia seperti orang bijak yang membina rumahnya di atas batu. Hujan turun, banjir datang, dan angin bertiup sedang menghantam rumah itu. Namun ia tidak roboh kerana didirikan di atas batu. Kemudian aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah daripada hadapanku, hai kamu yang melakukan kejahatan. Oleh itu, sesiapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia seperti orang bijak yang membina rumahnya di atas batu. Hujan turun, banjir datang, dan angin bertiup sedang menghantar rumah itu, namun dia tidak roboh kerana didirikan di atas batu. Saudari, ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melantar rumah itu sehingga rumputlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Sekarang kita perlu membincang kebijaksanaan orang yang mengamalkan ajaran Yesus Kristus, yaitu mereka yang mengikut amalan ajaran Yesus Kudus adalah membina rumahnya ke atas batu. Di atas batu. Sesungguhnya orang itu bijak hikmat kerana mereka melakukan kehendak papar Tuhan di surga. Papar Yesus di surga. Saudara-saudari, adakala kita andar sangat rugi kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tetapi hanya melakukan kehendak Tuhan, kitalah orang yang bijak, orang yang berhikmat. Saudara-saudari, ciri-ciri orang yang bijak, yaitu mereka melebihi baratkan kebijaksanaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang seperti ini adalah miskin di hadapan Allah. Memahami diri mereka dalam kebenaran dan mengakui kekurangan mereka. Orang bijaksana memiliki sifat miskin di hadapan Allah. Yang makna mereka memahami diri sendiri, mereka dalam kebenaran dengan rendah hati, mengakui kekurangan mereka sendiri. Saudara-saudari, kesedaran akan dosa dan rasa bersalah. Mereka melihat dan merasakan semua dosa dan rasa bersalah mereka sehingga dibersihkan oleh darah Kristus untuk menebuskan dosa mereka. Mereka sedar akan keadaan mereka yang tersesat, kemukaan Tuhan yang mentimbang mereka, dan ketidakpercayaan mereka untuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka begitu berendah diri, begitu berasa sendiri bermiskin dalam hadapan Tuhan. Kita dicipta, kami ada banyak dosa, dan kami akan menerima kemukaan Tuhan dengan begitu rendah hati sekali, dengan begitu takut akan Allah, yang begitu berwaspada terhadap dosa-dosa yang kita buat salah. Maka kita akan mencari kedamaian di antara kawan, keamanan dan sukacita melalui Roh Kudus, lemah lembut dan haus,
sabar dengan semua orang, tidak benar membalas kejahatan dengan kejahatan, penghinaan dengan penghinaan, dan sebaliknya memberkati sehingga mereka menggalakkan kejahatan dengan kebaikan. Sifat-sifat orang yang bijaksana adalah mereka yang mencari Tuhan. Mereka tidak menginginkan apa-apa yang duniawi, hanya mau mencari kerajaan Tuhan, kerajaan surga Tuhan yang hidup. Mereka memiliki kasih yang mendalam terhadap seluruh umat manusia. Bahkan rela menyerahkan nyawa mereka untuk musuh-musuh mereka. Mereka rela disesat. Mereka berpendapat bahwa ini adalah bahagia dan kesukacitaan yang sebenar. Mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Fikiran, jiwa dan kekuatan mereka sembar kepada Yesus Kristus. Hanya orang seperti ini saja yang akan memasuki kerajaan surga. Kerana dengan semangat ini, mereka berbuat baik kepada semua orang. Saudara-saudari, ketabahan menghadapi penganiayaan. Dan walaupun dihina, ditolak, dibenci, dihina, dianiaya, sebab itu mereka tetap amat gembira. Mengetahui siapakah mereka percaya dan yakin bahawa kesusahan ringan dan sementara ini akan menghasilkan bagi mereka suatu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara-saudari, pemahaman tentang alam. Betapa bijaksana orang ini, mereka memahami sifat mereka. Jiwa yang kekal berasal daripada Tuhan dan ditempatkan sementara dalam tubuh di tanah liat. Mereka mengerti bahawa mereka bukan untuk mengejar kehendak mereka sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak yang Dia yang mengutus mereka. Saudara-saudara, kita tahu jiwa kita begitu lemah, tetapi kita tahu satu hari Tuhan akan mengkurniai kita badan yang abadi. Dan kita tahu di sini dunia adalah sementara, tapi satu hari pergi ke surga dan bumi yang baru adalah abadi. Saudara-saudari, kita ada perspektif pendirian terhadap dunia. Mereka memahami dunia hanya sekadar tempat untuk beberapa hari atau tahun, bukan untuk didiamani untuk sejiwa, secara kekal, tapi sebagai penggembara dan pelawat dalam perjalanan mereka kediaman yang kekal abadi. Jadi inilah perangai yang betul. Kita hanya penggembara dan pelawat. Dan satu hari destinasi yang kita pergi adalah surga yang baru dan bumi yang baru. Saudara-saudari, malah kita perlu ada pengetahuan tentang Tuhan. Mereka menggunakan dunia tetapi tidak menyalahgunakan. Mengetahui bentuk niat akan berlaku. Saudara-saudari, mereka mengenal Tuhan Bapa dan sahabat mereka. Sumber segala kebaikan, pusat sedia roh dan hidup, dan kebaikan sejati untuk setiap makhluk yang rasyat. Saudara-saudari, kita tahu Tuhan adalah pusat. Kerana Tuhan boleh memberkati dan memberi kamu kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudari, mereka melihat dengan begitu jelas sekali matahari tengah hari bahawa tujuan manusia adalah untuk memuliakan pencipta. Mereka hidup bukan untuk diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Mereka tahu sendiri ada dosa, sendiri ada nafsu sendiri, sendiri sentiasa juga akan dijatuhkan di dalam dosa. Maka mereka sentiasa mau taubat. Supaya jiwa mereka boleh sentiasa berguna untuk Tuhan. Supaya jiwa sentiasa boleh diperbaharui, diperkuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mereka mau mengasihi dan menikmati Tuhan untuk selama-lamanya. Sama jelas bagi mereka adalah cara-cara untuk mencapai tujuan utama ini. Untuk hidup dalam kenikmatan kemuliaan Tuhan. Kerana sekala mereka tahu mengasihi, mencontohi Tuhan, dan menyerupai Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus yang diutusnya adalah memberi kita makna yang sejati. Meminati atas batu, orang itu bijak, bahkan mengikut standard atau piagam Tuhan. Kerana mereka meminat rumah mereka di atas batu, batu segala zaman, asas yang tidak berubah. Yesus Kristus, batu yang kekal. Saudara, setajuk ini sangatlah sesuai. Sifat Kristus yang tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah. Dia adalah satu, dia adalah sama semalam, hari ini dan selamanya. Kedua-dua orang tua yang beriman kepada Tuhan dan Rasul mengikuti kata-katanya, memberi kesaksian. Engkau Tuhan meletakkan asas bumi pada mulanya, dan langit adalah hasil kerja tanganmu. Mereka akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Mereka semua akan rusuh seperti pakaian, tetapi jubah engkau akan menggurung mereka. Dan mereka akan berubah, tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak akan berakhir. Saudara-saudari, iman kepada Kristus bijaksana oleh itu adalah orang yang meminati atasnya.
menjadikannya sebagai satu-satunya asas, bergantung kepada darah dan kebenarannya, pada apa yang telah dilakukan dan tanggung untuk kita. Orang ini mentambahkan iman mereka pada batu penjuru ini, meletakkan seluruh berat jiwa mereka di atasnya, diajar oleh Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, saya telah berdosa. Saya layak menerima delaka saja, yang paling rendah. Tetapi saya dibenarkan secara percuma oleh kasih karuniamu, melalui pendebusan dalam Yesus Kristus dan kehidupan yang saya jalani sekarang. Saya hidup dengan iman kepada Yesus Kristus yang mengasihi saya dan menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus. Sekalian mereka menjalani kehidupan ilahi, kehidupan surgawi, kehidupan yang tersembunyi bersama Kristus dalam Tuhan. Bahkan dalam daging, mereka menjalankan kehidupan kasih baik untuk Tuhan maupun manusia. Kehidupan yang kudus dan bahagia. Terus-menerus memuji Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Saudara-saudari, namun janganlah orang sedemikian menganggap bahawa mereka kini bebas daripada ujian atau godaan. Tuhan masih bermaksud untuk menguji rahmat yang telah Dia berikan, memunikan mereka seperti emas dalam api. Mereka akan menghadapi godaan yang tidak kurang hebatnya daripada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Dan mungkin lebih hebat lagi, kerana syaitan pasti akan berusaha sedaya upaya mententang mereka yang tidak mudah dikalahkan. Hujan akan turun tanpa henti, tetapi hanya apabila dia memenuhi tujuan yang kerajaannya memerintah atas segala sesuatu. Bukannya pemerintah utara, banjir atau arus deras, atau akan naik, menggaung dan kemarahan. Namun bahkan itu ini tertakluk kepada Yang Maha Kuasa, yang duduk di atas banjir dan memerintah sebagai Raja selama-lama. Dia akan menetapkan setakat ini engkau boleh datang. Dan tidak lebih jauh diseri gerompak sombongmu mesti berhenti. Angin-angin akan bertiup dan memukul rumah itu, seolah-olah mereka mungkin mencabutnya sama sekali. Namun mereka tidak dapat menang. Ia tidak jatuh kerana ia dipindah di atas batu. Orang ini memina asas di atas Kristus melalui iman dan kasih. Oleh itu tidak akan tergoncang. Mereka tidak akan takut walaupun bumi bergoncang dan gunung-gunung runtuh ke dalam laut, walaupun air berkerora dan membengkak dan gunung-gunung bergegar kerana keganasannya. Mereka tetap berada di bawah perlindungan yang maha tinggi, berlindung di bawah naungan yang maha kuasa. Saudara-saudari, marilah kita ada iman dalam Kristus. Itulah adalah satu asas yang paling kukuh. Biarlah kita mentumpukan perhatian dalam Yesus Kristus dan mengabadikan kenikmatan dalam duniawi supaya jiwa kita diberkati oleh Kristus selama-lamanya. Iman yang tidak tergoncang sekiranya kita mentumpukan perhatian, membina asas di dalam Kristus melalui iman, melalui pentaubatan, kasih dan pengharapan yang kukuh. Saudara-saudari, mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas karunia Tuhan, memiliki kami kebijaksanaan untuk mendirikan iman kita dalam Yesus Kristus sendiri. Oh Tuhan, bantulah kami merapatkan hubungan dengan satu pentauban dan kehausan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga. Dan kita jumpa lagi.